Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lizhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dan kuasa terusnya tuan-tuan dan puan-puan, sesaudara dan sesaudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi alhamdulillah, kita syukur pada Allah taala dengan hari ini Allah bagi kekuatan kita untuk dapat kita datang dalam majlis yang mulia ini. Dan Allah Ta'ala ni dia, bila dia sayang pada hamba dia, dia ada tanda dia. Macam juga orang, bila dia sayang, dia ada tanda. Macam tu jugalah Allah Ta'ala, bila dia sayang, dia ada tanda juga. Jadi tanda Allah sayang pada seseorang tu, bila Allah Ta'ala bagi mudah dia buat baik. Senang dia nak buat baik. Jadi itu tanda Allah Ta'ala menyayangi hamba dia. Dan tanda-tanda orang yang menyayangi Allah Ta'ala pula, ya. Kalau kita sayang pada Allah, maka kita akan puji. Macam juga kita bila suka pada seseorang, kita akan puji orang tu. Tak kira lah siapa-siapa, hatta isteri kita ke, siapa ke, kita akan puji. Kenapa kita puji? Sebab kita cinta kat dia. Tak mungkin kita akan puji orang yang kita tak cinta, yang tak sayang. Cuma bezanya Allah Ta'ala yang sifatnya sebagai Al-Hamid. Al-Hamid maknanya terpuji. Tapi terpujinya Allah Ta'ala ni, dia bukan bergantung kepada pujian makhluk. Kalau kita puji pun Allah memang mulia. Kalau kita tak puji pun Allah memang dah terpuji dah. Dia beza dengan orang. Orang ni takkan terpuji kalau orang tak puji. Tapi Allah Ta'ala, kau puji ke, kau tak puji ke, dia tetap terpuji. Sebab memang sifat dia tu dah, itu Al-Hamid, yakni terpuji. Cuma sebagai makhluk kan, makhluk ni kita kena pujilah Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab dia lah yang patut kita puji. Kalau kita puji manusia, sedangkan yang kita puji pada manusia itu Allah yang bagi, kenapa kita tak nak puji Tuhan yang membagi? Kan begitu kan? Dalam 2 hari lepas ada, saya tak masuk ribat hari ni. Hari ni kita dan seterusnya Abang ya, kita akan mula membaca suratul Al-Maidah ya. Kerana Nabi bersabda, alimu rijalakum suratul Maidah, ajarkan lelakimu tentang surah Maidah. Jadi maksud lelaki ni ialah kita sebagai suami ataupun anak laki-laki. Wa'allimu nisa'akum suratan nur, dan ajak kepada orang perempuan kamu, anak perempuan ataupun isteri, dengan suratul nur. Ini surah nur saya tak sentuh lah, sebab orang perempuan dia ada kelas dia. Bini saya ngajar hari Jumaat, jadi suruh dia mengajar demo pula lah. Orang perempuan ngajar demo. Tadi saya bincang dengan si saya malam tadi, abang nak ajar apa ni dekat Exxon ni kan. Dia kata abang ngajar Al-Nur boleh, janganlah dia kata kan, Umi dah ajar dah. Abang ajar Al-Maidah pula, iaitu bersesuaian dengan hadis yang sama, riwayat Imam Baihaqi kan. Nabi kata, alimu rijalakum, ajak orang laki-laki kamu, anak lelaki ataupun siapa-siapalah yang laki-laki ya, kepada apa dia? Suratul Maidah, surah Maidah. Dan ajar perempuan kamu dengan suratul
Nur. An-Nur tu dah orang perempuan dah belajar lah. Nanti kalau orang rasa nak belajar, suruh demo pula mengajar. Baik, itu surah cuma sebagai mukadimah sementara tunggu kawan-kawan kita sampai kan. Iaitu Allah Ta'ala ni kita puji ke, kita tak puji ke, memang dia tetap terpuji. Jadi 2-3 hari lepas ada orang jumpa saya, datang depan saya, lepas kelas malam ni. Dia tanya kat saya, macam mana kita nak cinta pada Allah? Saya tanya, macam mana kita nak cinta pada Allah? Mungkin ibu-ibu dah dengar macam-macam jawapan. Nah, jadi berbeza dengan jawapan saya. Saya kata sepatutnya soalan ni kamu tak boleh tanya saya. Kamu fikir sendiri saja. Kita sendiri. Sebab hari ni kita ada suami, ada isteri. Macam mana kita nak dapat cinta suami ataupun cinta isteri? Ambil cinta suami lah. Isteri nak dapat cinta suami, macam mana? Dia akan fikir dan buat dan ambil tahu apa yang suami dia suka. Tidak? Jadi kalau kita boleh fikir nak buat apa yang suami kita suka kerana nak meraih cinta suami yang hanya kenal kita masa umur kita 25 tahun, kenapa tak boleh fikir apa yang Allah suka? Sedangkan Allah memiliki kita. Beria kita cari apa suami kita suka makan. Padahal suami kita kenal kita baru 20, masa umur kita 25 tahun. Sebelum tu tak kenal pun. Bini kita buat main pondok-pondok, kahwin berapa laki-laki dah. Setiap minggu jantan lain-lain. Main pondok tu lah. Minggu ni orang lain, minggu depan orang lain. Kahwin-kahwin orang luar, bukan orang kampung dia. Jadi kita juga sentiasa berfikir untuk tidak melakukan apa yang suami kita benci. Jadi kalau begitu, sebab apa kita tak boleh nak fikir apa yang Tuhan benci? Jangan duk buat. Jadi soalan tu kita sendiri yang boleh jawab, saya kata. Yang penting kemahuan kita. Kalau memang kita tak nak cinta ke Allah, ya, cakap apa pun tak mahu. Sedangkan kita mengetahui bahawa Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi, aku mencintai hambaku sebagaimana hambaku mencintai aku. Bermakna hadis kursi ini menunjukkan pada kita bahawa macam mana kita nak Allah sayang kat kita, macam tu kita nak kita sayang pada Allah. Jadi persoalannya atas kita. Persoalannya atas kita, bukan masalah apa benda, atas kita. Macam betulkan saf kan, betulkan saf solat. Dia bukan masalah kaki kan, dia masalah hati. Kaki itu boleh saja digerak ke kanan ke kiri, tapi bila hati tak mahu, dia tegak gitu. Pak Imam buat apa saf tak ada benda dengan makmum, dengan Bilal, dengan siap semua sebut. So betulkan saf, ya boleh ya. Tak mahu gerak dia. Sebab dia bukan masalah kaki kan. Dia masalah hati. Hati yang tak mahu. Ada seorang perempuan datang jumpa saya 2 hari lepas kan. Semua 2 hari lepas. Dia kadang-kadang orang mari tanya ni, dia jadi modal untuk ceramah tempat lain. Ingat senang nak berapa sejam. Nak tuan-tuan pernah bagi talk kan, sejam tu cukup lama. Nak buat pula blank tengah-tengah tu, tak tahu apa nak cakap. Baik. Dia kata seorang perempuan kematian suami, bolehkah dia pergi kenduri kahwin? Jemputan kenduri kahwin. Saya kata tak boleh. Saya kata dia jawab direct itu ya. Tak boleh. Dia jawab balik. Dia kata takkah jemputan itu wajib untuk penuhi? Saya kata betul lah, wajib selagi mana tak ada penghalang. Betul tak? Apa yang menghalang wajib zakat? Tak kemampuan kan? Apa yang menghalang, apa menggugurkan wajib haji? Tak berkemampuan. Maknanya tidak semuanya wajib itu kena buat. Kalau halang, tak payah buat. Macam tu Jadi saya kata, tak wajib pergi. Kan wajib. Sekarang ni tuan rumah tahu tak? Orang tu, laki dia mati. Tahu. Tuan rumah akan
akan mengatakan dia tahu orang ni tak datang dan dia takkan berasa hati. Masalahnya kita yang nak pergi, bukan hukum. Tergedik-gedik nak pergi. Kenapa? Nah, hukum dia sudah tahu. Dia nak suruh saya jawab, boleh. Dia ulang 3-4 kali. Tanya. Saya kan jenis macam tu kan. Bagi straight je lah. Straight forward tak ya. Berdalil. Dalil pun kau ingat. Ya. Jadi, tuan rumah kan tahu kan. Engkau lelaki mati kau kan. Lelaki kau mati. Dia tahu dah tu. Tak boleh keluar kan. Tak boleh keluar. Dah, dia takkan berasa hati. Jadi kita pula yang takut orang tu berasa hati. Patutnya tuan-tuan dia lebih maklum. Anak, dia lebih maklum. Sepatutnya kalau orang kenuri tak tahu, dia pergi hantar makan pergi rumah orang tu. Sebab Nabi kata kepada seorang sahabat Abu Salamah, Ja'far bin Abi Talib yang gugur dalam perang Mu'tah, Mu'tah, yang gugur dalam perang Mu'tah, dia suruh buatlah kamu makan dan berilah makan kepada keluarga Ja'far. Itu kalau faham. Jadi sebenarnya tak ada timbul masalah kita yang tak bagi, tapi kita yang gede nak bagi ni. 2 minggu tak keluar, nak baju baru nak tayang ni. Lepas tu dia keluar. Lepas tu dia masuk pula. Orang yang sama tanya, kalau dia pergi kubur hari-hari, dia pergi kubur lelaki dia hari-hari. Hari-hari pergi kubur lelaki. Dia kata buat benda. Buat apa pergi kubur hari-hari? Pergi kubur dia kata, baca Yasin. Nampak tak? Tuan-tuan sekalian. Untuk apa pergi kubur? Sayang ke suami. Sayang ke suami ikut nilaian kita. Kalau tanya ke suami kita dalam kubur tu, setuju tak kita pergi? Dia pun tak setuju. Pergi pukul 8 pagi. Perogoh bersiri ada situ. Perompak, peragut, macam-macam boleh jejak. Nak baca Quran, kenapa di kubur? Nabi suruh pergi kubur, bukan nak ingat orang yang mati. Nak mengingatkan kau mati juga. Kan Nabi sebut tu kan, dulu aku melarang perempuan ke kubur, sekarang pergilah, kerana ia mengingatkan kamu kepada mati. Bukan nak ingat orang yang mati, ingatkan kamu mati juga. Imam boleh tak tangguh sekejap ngangkat mayat ke kubur ni? Saya tak puas lagi nak tengok muka dia. Itu sayang manusia. Allah Ta'ala kata, kalau kau sayang, hantar cepat-cepat kubur. Sayang apa benda? Sayang ikut Allah, bukan ikut kepala ke otak kita. Barat. Ini yang kita nak bincang pada hari ini. Sebab itu Nabi kata, ajar ke orang laki-laki kau surah Maidah. Yang perempuan tu biar dia belajar surah An-Nur. Patutnya kita yang kena belajar surah An-Nur tu, sebab kita nak nerang ke bini kita. Tapi biasanya kita susah nak menerang kan. Bini tanya apa ustaz mengajar surah An-Nur. Apa benda? Tak tahu, abang pun tak pernah ingat. Jadi biar demanya belajar demanya sendiri tak. Sama-sama perempuan. Dan banyak benda-benda yang babitkan perempuan dalam surah An-Nur itu. Ya. Baik. Okey. Sebelum nak masuk surah Al-Maidah, kita nak berkenalan dulu dengan surah Al-Maidah. Bagi yang ada buku ni, kita ada banyak tu, nanti senang kita ambil nantilah. Saya tengok tadi ni, oh alhamdulillah dah ada buku ni kan, tafsir ni, terjemahan tafsir ni. Nanti kita boleh buka ya. Hari ni tak apalah dulu ya. Tak payah buka lagi. Akan datang pun tak payah buka lagi. Jadi dia kata surah, tengok muka surat 155 ya. Ya ada. Surah Maidah itu terdiri dari 120 ayat. Jadi surah Maidah ini dia terdiri daripada 120 ayat. Ya. Dia termasuk surah Al-Madaniyah, sekalipun ada ayat yang turun di Mekah. Tapi surah Al-Maidah ni ialah surah yang turun di Madinah ataupun selepas berlakunya hijrah. Walaupun ada 1-2 ayat dalam surah Maidah ni turun di Mekah, tapi turun tu ketika Nabi dalam perjalanan pergi Mekah nak menunaikan haji wada. Macam surah Yasin juga. Surah Yasin itu surah Madani. Walaupun ayat 3-4 itu turun di Mekah, tapi tetap dinamakan surah Madinah kerana majoriti ayatnya turun di Madinah. Dia tak ambil 1-2 ayat tadi ni. Ya.
surah ini dinamakan sebagai Al-Maidah kerana memuat kisah pengikut-pengikut Nabi Isa alaihi salam meminta kepada Nabi Isa agar Allah menurunkan untuk mereka Al-Maidah ataupun hidangan. Nanti ada cerita dalam tu. Pengikut Nabi Isa ni minta dengan Nabi supaya beri makan. Nak tuan-tuan sekalian, ya? Minta cari bagi makan turun dari langit. Kalau betul engkau nabi, Nabi Musa, nabi-nabi dulu, dia boleh minta macam-macam kat Tuhan. Tuhan dia bagi bukti dia. Jadi kami takkan beriman kalau kamu suruh Tuhan hang buat turun mai makanan. Ternyata bila dapat masih tidak beriman. Manusia itu alasannya banyak kan. Macam-macam alasan. Baik. Juga surah ini dinamakan sebagai surah Al-Uqud. Ini nama lain lah. Nama lain bagi suratul Maidah ialah Al-Uqud. Kenapa ada Al-Uqud? Dilihat kepada perkataan pertama. Apa tu perkataan dalam ayat yang pertama, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Ada kalimah uqud di situ. Ada kalimah uqud. Apa makna uqud? Uqud ni perjanjian. Wahai orang yang beriman, laksanakan ataupun berpeganglah kamu dengan akad ataupun perjanjian yang kamu telah buat. Perjanjian apa? Perjanjian yang disebut dalam surah sebelumnya, iaitu suratul Nisa. Nanti kita berbincang dalam masalah Al-Quran ini. Walaupun kita tengok ayat dia bersusun, tapi dia berkait. Saya dah sebut kat sini itu kan. Sama ada kaitan itu berlaku antara ayat dengan ayat, atau surah dengan surah. Dia berkait. Walaupun dia tidak turun berdasarkan mengikut wahyu turun. Nah, wahyu turun kalimah ayat pertama bukan Fatihah kan. Surah tu pertama tu surah Al-Qalam kan. Tapi surah Qalam kita tengok duduk di ujung. Tetapi disusun ini berdasarkan Nabi ke susun? Dah, Allah Ta'ala yang suruh. Setiap ayat yang turun walaupun berbagai-bagai surah, tetapi setiap kali surah ayat ni turun, Allah beritahu Nabi, ni surah ni, ni surah ni. Sebab itu dalam surah An-Nur ini 64 ayat kan? 64 ayat turun memakan masa 8 tahun. 8 tahun, tetapi dalam tempoh 8 tahun tu dia bukan turun serentak. Mungkin tahun pertama turun 2 ayat, tahun kedua turun 2 ayat lain. Antara 2 tahun tu macam-macam ayat yang turun kan. Tapi setiap ayat ni surah ni, ni surah ni. Jadi Nabi beritahu sahabat, ni surah, ni surah-surah-surahnya, akhirnya disusun. Dah setelah selesai ayat turun, disusun berdasarkan sabda Nabi. Jadi bila sabda Nabi ni maknanya Allah Ta'ala lah yang suruh. Jadi nampak macam kecelaruan, tetapi ternyata pengkaji bahasa melihat Al-Quran berkait antara satu dengan satu, surah dengan surah, berkait. Jadi kita tengok ni, dia bukan turun sekali ni. Surah Nisa dengan surah Maidah ni berterabur turun ni, tahunnya berbeza. Tapi bila disusun, ternyata tengok Allah Ta'ala kata Al-Uqud berkaitan dengan perjanjian yang disebut dalam suratul Nisa. Kan cantik tu. Itu nama dia mukjizat Quran ni. Bukan mi'afiat, mukjizat. Mi'afiat tu ada orang pakai lega, ada orang pakai tak lega. Tetapi Al-Quran dia memang mukjizat. Baik. Itu nama dia Al-Uqud. Dia tafsir ni seronok kan. Lepas kita ngaji 2-3 ayat, buat periksa baru kau. Lepas tu buat graduasi. Pakai jubah betul. Tapi kalau buat gitu, pakai tak ada orang dengar. Baik. Kerana itu terdapat pada ayat pertama surah ini, di mana Allah menyuruh agar hamba-hambanya memenuhi janji, prasetia terhadap Allah dan perjanjian yang mereka buat sesama manusia. Apa dia? Perjanjian dalam surah An-Nisa. Perjanjian apa? Nikah kahwin.
jual beli. Itu semua sebut dalam surah Nisa tu. Jadi bila engkau dah mengikat janji nak kahwin, jaga ikatan perkahwinan. Kaitannya kan? Kalau engkau dah terikat dengan perjanjian jual beli, tolong jaga perjanjian jual beli. Jangan tipu, jangan seleweng. Jadi ufu bil uqud. Tolong jaga akad yang kamu telah bentuk. Tengok kaitannya. Padahal berturun tahun yang berbeza, hari berbeza turun dua surah ni. Tetapi bila disusun ada kaitannya. Ini mukjizat. Ya. Juga dinamakan surah ini sebagai Al-Munqis. Ni tak terkenal sangat nama ni. Kalau kita tanya apa nama lain bagi surah Al-Maidah, memang terterap terus lah tuan-tuan sekalian. Nak terterap terus. Macam surah Taubah tu nama berbagai-bagai tu surah Taubah tu. Surah At-Taubah itu ada nama lain. Ada nama Suratul Bara'ah. Taubah juga tu. Suratul Bani Israel ni surah yang sama juga. Kan? Cuma lebih masyhurnya surah-surah ini ya. Ingat surah yang masyhur ni pun dah okey lah. Itu sebab kadang-kadang di kampung orang tak tahu nama sebenar kita kan. Nama glamour tu yang kena. Ya. Yuk bola kena. Yuk bola. Sebab dia tu main bola. Gitu lah. Dia suka main bola, hari-hari yuk main bola. Gitu. Jadi yang kenal tu nama glamour. Jadi ni yang glamour lain, nama ni Al-Maidah, ni nama glamour. Nama lain Al-Munqis, Al-Uqud ni tak glamour nama ni. Cuma sebagai maklumat ya, supaya nanti kalau orang tanya ya, apa nama Al-Munqis, teringat tu, ada Ustaz Kamal sebut tu ya. Kita pun jawab Al-Munqis itu nama lain bagi suratul Al-Maidah. Gitu. Disebut juga sebagai Al-Munqis, yakni dengan maksud yang menyelamatkan, kerana di akhir surah ini mengandungi kisah Nabi Isa alaihi salam penyelamat pengikut setianya dari azab Allah. Nanti ada cerita ujung nanti. Bagaimana setelah kaum dia menyeleweng ajaran Nabi Isa kan, tapi masih ada yang mengikutnya, maka Allah timpakan azab dulu kan. Kalau timpa azab habis tu tuan-tuan sekalian. Tengok kaum Nabi Nuh kan, habis tu kaum Nabi Nuh, kecuali hak duduk atas kapal tu saja. Jadi macam tu juga Nabi Allah Isa bin Maryam menyelamatkan kaumnya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Buka muka surat 154 sebelah belakang sudah. Hubungan surah An-Nisa dengan surah Al-Maidah. Hubungan antara surah An-Nisa iaitu surah yang sebelumnya dengan surah Al-Maidah. Apa kaitan? Sebut hebatnya tadi. Yang pertama, surah An-Nisa menerangkan beberapa macam akad. Ni surah Nisa, surah sebelumnya. Seperti akad perkahwinan, akad penceraian, akad warisan. Yang makna harta waris kan? Kamu dah mengikat perjanjian. Warisannya apa dia? Antaranya faraid. Antaranya apa lagi? Dia panggil hibah. Hibah itu warisan lah. Kita menghibahkan barang pada bini kita. Hibah tu makna pemberian kasih sayang. Hibah itu. Jadi kalau kau dah bagi, janganlah tarik balik. Ni ada tuan-tuan, masa sayang dibagi hadiah semua. Bila dekat nak bercerai, dia ambil semua. Kau ni lelaki apa benda? Ini kan berhubungan kan? Jadi masa sayang tu dibeli macam-macam kan? Hibah ini, hibah sini kan? Atas nama kasih sayang. Bila dah bercerai, diminta balik semua. Allah Ta'ala kata, ufu bil uqud. Tolong pegang dengan akad. Kalau engkau boleh melanggar akad engkau sesama manusia, engkau tunggu, aku juga boleh membalas dendam. Sebab orang-orang yang zalim kan mengadu dengan Allah. Allah kan jadi pembela orang zalim kan? Betul tak? Macam saya peguam bela. Tuan-tuan dianiaya, lantik saya peguam bela. Sujah saya membela anak guam saya. Macam tu juga orang yang dizalimi nak mengadu ke siapa? Angkat tangan, ya Allah aku dizalimi. Maka seolah-olah dia mewakilkan kita untuk membalas dendam. Maka akhirat aku akan balas, kata Allah. Engkau dah bagilah. Tak? Ni semua nak tarik tuan-tuan sekalian. Tolonglah tuan-tuan sekalian ya. Tak ke mana pun kita. Tak? Sebab itulah Islam tak bagi sangat bercerai ni. Sebab apa? Tuan-tuan sekalian, dia bimbang. Bila bercerai ni habis.
Patutnya cerai-cerailah, tu takdir Tuhan lah. Tak payahlah benci membenci apa sebagainya, tarik menarik, tak payahlah dah. Nak bercerai tu selesailah. Nak selesai pun yang patut ya. Yang patut kita bagi mutaah, bagilah tuan-tuan sekalian ya. Kalau kamu, hatta kalau dalam masalah li'an sekalipun ya. Ibu-ibu dah sampai masalah li'an belum ya? Surah An-Nur belum masuk li'an ya. Sumpah laknat belum ya? Tak apalah. Sumpah laknat ni benda apa? Bila seorang suami dia menuduh isteri dia berzina atau menafikan zuriat yang ada dalam kandungan bini dia. Ni anak dalam kandungan ni bukan anak aku ni. Kalau dia tak boleh datang bawa 4 saksi, maka dia kena hukum qazaf sebab 80. Nak mengelak daripada kena 80 rotan, dia kena bersumpah li'an. Sumpah laknat dia panggil. Macam mana? Contohnya seorang suami, dia tuduh bini dia berzina. Dia pun wallahi wa billahi wa tallahi, isteri saya berzina. Ulang 4 kali. Wallahi wa billahi wa tallahi, isteri sini berzina. Ini akhir aku. Ulang 4 kali. Kali kelima, wallahi wa billahi, kalau aku berbohong, laknat di atasku. Lagi. Bini kena sambut. Bini kena sambut. Kalau tak sambut, confirm kau yang buat. Saya tak nak. Kenapa kau tak nak? Laki kau sudah tuduh kau, kau kena nafi. Maka dinafikan. Wallahi juga, aku tak berzina. Ulang 4 kali, tak berzina, tak berzina 4 kali, sumpah. Kali kelima, wallahi juga, kalau aku memang berzina ataupun aku berbohong, laknatlah atasku. Bila ini berlaku, yang laki buat 5 sumpah, bini buat 5 sumpah, maka automatically tercerai. Dan tidak boleh dirujuk, dan tak boleh kahwin sampai bila-bila. Dengan X masing-masing lah, dengan syaruhan, okey. Maknanya dengan X masing-masing. Bini tak boleh kahwin dengan X husband dia, husband dia tak boleh kahwin dengan X bini dia. Ilal abad. Sebab apa? Islam nak jaga maruah. Bolehkah kau nak bersama setelah kau tuduh bini kau berzina? Sanggupkah seorang isteri bergaul balik dengan suami yang tuduh dia mengandung anak luar nikah? Apa perasaan manusia? Ini berat ni, li'an. Li'an ni tuan-tuan sekalian. Saya sembut sikit ya. Sikit tulis ya. Tuan-tuan dah kan keluar universiti lagi kan? Tapi ni subjek ni universiti lah belajar ni. Jadi University of Exxon Mobil. Dah ngajar ada dia boleh sekali. Kedepan. Apa tu? Zamban. Zamban ni dosa lah ya. Allahumma fi zambi, ya Allah tolong ampun dosa. Zambi tu ganti nama aku lah. Zambina, dosa kami. Zambahu, dosa diri. Jadi asalnya zamban. Dosa ya. Kita nak tulis kedudukan laknat tu di mana? Laknat tu di mana? Bawah zamban ni dia panggil maktan. Firman Allah Ta'ala, kaburat maktan indallah lima taquluna ma la taf'alun. Besarlah kemurkaan Allah siapa-siapa yang bercakap dan dia tak buat. Nampak? Maktan ini maksudnya murka, dosa lah kan. Tak mungkin seseorang itu berdosa kalau Allah tak murka. Betul tak? Kenapa orang tu dapat dosa? Sebab Allah murka. Kenapa engkau tak buat sabar belajar? Engkau tak sudah tahu. Aku sudah sabar belajar. Murka tu laki dia. Bawah maktan dia ada laknat. Yang nama dia laknat. Kedudukan paling tinggi, paling hina manusia dengan Allah ialah laknat. Berdosa, tak apa lagi. Allah murka, tak apa lagi. Jangan sampai Allah laknat. Laknat duduk paling top seseorang hamba dengan Tuhan.
Sebab itu disebut sumpah laknat. Dia tak panggil sumpah murka, sumpah dosa. Dia panggil sumpah laknat. Sebab bila Allah laknat, tak ada satu pun kamu ada keberkatan. Langkahnya berdosa, makannya berdosa, buat baiknya pun berdosa. Buat baik kan dapat pahala kan? Orang dilaknat Tuhan, buat baik pun Allah tak pandang kebaikan. Kecuali dia tahu besar dah laknat ni. Jangan main-main dengan laknat Tuhan. Tuduh bini berzina ni berat. Tuduh anak kandungan bukan benih kita ni berat ini. Berat. Sebab itu dinamakan sumpah laknat. Nanti diterangkan dalam surah An-Nur. Jadi perjanjiannya begitu. Ya. Panjang ni surah An-Nur ni 120 ayat. Tuan-tuan bayang kan? Sehari satu ayat, 120 hari. 120 bulan. 120 bulan tu tentu orang tahu. Yo, bagus. Tapi yang penting bukan habis ya. Yang penting tu faham. Kalau habis tak faham buat benda. Dah. Yang penting kenyang bukan habis kan. Kalau habis nasi tak kenyang pun kau tambah lagi mana. Nanti suruh ustazah tu tulis sikit Baik. Itu kita tengok hubungannya. Jadi apa lagi? Sedangkan dia kata itu surah Nisa mencerita tentang perjanjian. Sedangkan permulaan surah Maidah menyatakan supaya hamba-hamba Allah memenuhi segala ikatan. Kau kan dah kahwin, jangan senang cerai. Engkau jangan pasal-pasal. Engkau dah ada dah. Kalau engkau cerai, ini mutaahnya, ini eddahnya kan Kan ada nafkah eddah tu. Nafkah eddah sama. Nafkah eddah ialah nafkah orang panggil material. Sepanjang waktu eddah, suami wajib bagi pada isteri sebagaimana dia bagi masa dia berkahwin dulu. Cuma dia tak boleh bagi nafkah batin saja. Nafkah batin tak boleh. Tapi kalau mengikut mazhab, setengah mazhab, ya, dalam tempoh eddah tu macam suami isteri juga. Cuma tak boleh itu aja. Yang lain boleh. Tengok aurat tak apa. Supaya apa? Supaya dengan kau tengok tu kau nak rujuk. Macam mana? Ni kan pergi tutup macam guni beras. Macam mana? Mungkin masa cerai dulu marah kan. Akhirnya dah 2-3 minggu tu kan, kebir tengok ikan pirana. Ikan pirana. Baru ni ada orang tanya saya, Ustaz suka beli ikan tak? Ikan apa? Ikan pirana. Ada orang beli ikan pirana. Saya tahu kan filem pirana tu kan makan orang tu kan bahaya bela tu kan. Ada orang yang beli ikan pirana. Buat benda kan? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada ngofok saya. Saya tak suka bela ikan kedong, tak suka. Saya suka bela ikan sangkor. Ikan patin, ikan tilapia. Kan? Kalau susah sangat mancing dekat sungai tak dapat, mancing kolam tu senang. Tak dan tenggelam dia punya umpan dan sambor dia kan. Baik, jadi itu kedudukan dia kan. Jadi suami tadi kena bagi tu. Jangan duk dalih-dalih. Kau kena bagi. Bil elektrik dibayar, bil api dibayar, makan minum dia dibayar, bibit dia dibayar semua. Sepanjang tempoh eddah. Engkau tak bayar, kau tanggung depan Tuhan. Kemudian itu mutaah tu bincanglah macam mana yang sepatutnya ya. Itu perjanjian. Dia tertakluk dengan perjanjian perkahwinan tadi. Macam tu juga perjanjian dengan perjanjian jual beli. Nah, kalau kita penjual dalam tempoh khiyar, dalam tempoh boleh tukar barang, orang tu datang mengadu, memang barang rosak di tangan kita, jangan lagi tu songeh-songeh tuan-tuan sekalian, maka ganti barang tu balik. Ini perjanjian. Jadi Allah sebut sebagai ayat pertama itu. Bil uqud, pegang dengan perjanjian. Itu hubung kait, nampak tak? Yang kedua, surah An-Nisa mengemukakan beberapa hukum secara umum dan mendatangkan jalan untuk menetapkan sesuatu hukum. Kemudian surah Al-Maidah menjelaskan dan menegaskan hukum itu. Memanglah diceritakan pula. Dalam An-Nisa cerita secara umum aja. Al-Maidah Allah cerita betul-betul. Ada apa dia
Ini dia hukumnya, apa hukum ni, apa hukum. Dia terang begitu ya. Baik. Yang ketiga, sebagaimana surah Al-Baqarah dan suratul Ali Imran. Tengok surah pertama kan, surah pertama Fatihah. Kemudian Al-Baqarah, lepas tu Ali Imran. Kan kan? Baik. Sebagaimana juga dia kata surah Al-Baqarah dan suratul Ali Imran mengemukakan hal-hal yang berhubung dengan pokok-pokok agama seperti keesaan ke Allah dan Nabi. Maka surah An-Nisa dan Al-Maidah menerangkan tentang furuk agama, yakni hukum mereka. Sebab itu dalam surah Baqarah tak banyak hukum. Dalam Ali Imran tak banyak hukum. Yang banyak hukumnya dalam suratul Maidah dan juga surah An-Nisa. Ni banyak hukum. Sebab apa? Tentukan iman dulu kan. Iman dah kukuh baru boleh terima hukum. Kalau iman tak kukuh, suruhlah apa benda pun tak nak. Sebab tu otak kita ni, ingat tak lagi yang saya sebut bulan lepas? Tak ingat ya? Minggu lepas pun tak ingat. Yang bulan lepas, bahawa di antara keistimewaan manusia itu, Allah kurniakan akal. Betul? Apa itu akal? Akal tu makna dia apa? Akal tu maknanya yang mengikat. Betul? Tak? Akal maknanya terikat. Sebab apa? Akal ni, Allah tak bagi fikir lebih daripada apa yang Allah bagi. Akal ini aku bagi kat engkau hanya untuk kamu boleh memahami perintah aku. Itu je fungsi akal. Jangan sampai guna akal nak lawan perintah Tuhan. Jadi akal nak fikir tentang, sebab itu dalam Islam ni tuan-tuan. Kalau kita nak guna akal, banyak benda kita tak selesai lagi dah. Walaupun kita dah 40-50 tahun dah. Tuan-tuan tahu tak kenapa ambil semayang basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki? Tahu? Tahu kenapa? Tak ada kan? Kau pakai basuh je kan? Sebab apa? Itu yang Nabi buat kan? Tak perlu tanya. Tak perlu tanya. Kau jangan tanya Tok Guru Pondok pun sengkeh ke kau tanya. Sebab itu dalam agama itu ada iman kan? Iman tu terimalah apa yang Allah turunkan pada Nabi kan? Bukan semua nak ditanya tu. Pernah kita tanya? Tak pernah tanya kan? Ambil wuduk semua tu kan? Tak pernah tanya tu. Tak pernah tanya. Kenapa mandi wajib kena rata semua? Kena tanya. Tak? Kan bagus kan kita berbasuh pinggan ke bawah aja kan? Tak? Apa tu? Bau ke bawah kan senang kan? Kan susah perempuan kan pagi-pagi rambut basah. Kena letak depan kipas. Bagi kering. Hari raya pun 13 minit juga. Kan susah. Tapi kenapa tu Tuhan suruh katakan apa kena mengena dengan kita hubungan kita malam tadi, pagi ni nak dibasuh semua. Tak? Pernah tanya? Tak pernah tanya. Tanya pun tak ada jawapan. Kau bertanya, terima ke dah? Itu nama dia iman. Pernah kau tanya kenapa zuhur 4 rakaat? Tanya? Tak tanya. Tawaf 7 pusing. Kau bertanya? Tanya. Tak boleh ke buat 2 ke sekali ke? Tak boleh? Boleh. Jadi agama itu ialah keimanan itu kan terima yang Tuhan suruh. Bukan semua pakai otak belaka. Pakai otak belaka, pakai tak semayang, kita ni tak ada kerja semayang awak ni. Betul tak? Itu kan keimanan. Boleh faham ya? Susah ni Yub. Saya pun susah. Ngajar tempat orang pandai ni susah orang. Kau nak otak pun tak boleh. Ajar kampung senang kan? Dia bagi yang basic-basic je. Ni kan Universiti Melaka ni kan. Saya dekat sini ada 4-5 tempat lah. Saya gerun sungguh kalau nak pergi ngajar. Berdebar je. Sungguh kan. Kalau tak prepare tak lagi. Main tangkap muat saja. Nak. Satu Anur Bangi. Apa tu Bangi? Anur Bangi tu. Surah Harundin orang panggil tu. Tu satulah tuan-tuan sekalian. AJK dia profesor, doktor, kena nak baca kuliah. Tu belum lagi Tok Guru Harundin ada. Saya sengaja ngajar, saya tengok dia ada tu sebelah tiang. Macam nak pengsan walaupun dah habis ngajar. Tok Guru kita. Saya ngajar, pernah ngajar. Dia menyorok tepi tiang. Depan, saya pun pergi dalam. Lah, kenapa ustaz tadi tak ni? Baguslah, hantar ngajar dia tu. Itu dah lepas ngajar dah tu.
Nak pengsan, tuan-tuan bayangkan kalau sebelum ngajar tengok dia. Tak boleh ngajar. Ngajar tak boleh. Jadi ada tempat-tempat yang dia termasuk tempat tu tempat tuan-tuan ni lah. Risau dulu saya tadi ni. Apa aku nak buat ya? Banyak-banyak bulan. Tapi tak apalah ya. Yang kelemahan tu kelemahan saya lah tuan-tuan sekalian ya. Jadi yang penting ada sikitlah maklumat untuk kita ya. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tadi menggunakan akal pada kita untuk apa? Din akal itu maknanya mengikat. Bermakna akal kita ni tak boleh fikir lebih daripada apa yang Allah fikir. Yang Allah bagi. Fikir takat yang Allah bagi saja. Yang lain jangan. Tuan-tuan sekalian kan? Misalnya contoh dari sudut undang-undang kan, yang kita boleh fikir. Sebab itu dalam syariat dia ada maqasidnya. Dalam ibadah dia tidak ada maqasid. Maqasid ni kenapa Tuhan suruh? Semayang tidak ada sebab. Kenapa puasa tak ada apa. Yang kemudian yang itu kemudian datang. Kemudian datang tu yang katanya elok untuk proses perut itu kemudian datang. Datang kemudian tuan-tuan tak? Maqasid ni contohnya dalam hukum jinayat itu maqasid syariah. Kenapa Allah buat undang-undang? Pertama nak jaga agama kan? Kemudian nak jaga nyawa kan? Nak jaga akal, nak jaga keturunan, nak jaga harta. Ini maqasid. Sebab itu kalau kita tengok kan, kenapa Allah Ta'ala suruh 4 saksi? Bila berzina, liwat atau apa, 4 saksi kan? Saksi itu pula, minta maaf sebut, dia nampak kejadian tadi. Kejadian macam mana? Masuknya macam celak masuk dalam sarung celak. Kita pun kata, mana nak jumpa Ustaz? Nak nongok aja apa hal? Itulah matlamatnya. Supaya kau cegah dan kau tengok sampai selesai. Kalau kau tengok selesai, engkau bukan orang ni. Ni mungkin panda ni. Lepas daripada zoo. Syariat Allah itu kan nak mencegah kan? Nak mencegah. Dan engkau jangan senang-senang nak tuduh. Nah, seorang sahabat jumpa Nabi Rasulullah, bini aku berzina dengan orang lain. Nabi kata, ada saksi? 4 orang. Tak ada. Aku nampak sendiri ada laki-laki duduk atas perut dia. Nabi kata, tetap aku nak 4 saksi. Walaupun aku nampak dengan kepala aku sendiri ada laki-laki duduk atas perut dia. Ya, Nabi kata. Kalau tak ada, 80 orang atas perut. Kemungkinan ada budak elektrik duduk atas siling jatuh pek. Masa jatuh tu kita masuk. Susahnya nak tuduh kan. Selagi ada keraguan, gugur hudud kan. Ada keraguan, gugur. Itu hukuman. Kemungkinan orang tu tengah baiki siling kan. Bini kita duduk baring tak sedar. Pecah siling, peluk jatuh. Elok jatuh tu kita balik. Nampak duduk atas perut bini kita. Ataupun bini kita tidur pakai atas teddy bear. Kita nak marah sangat tengok teddy bear tu macam orang lelaki. Padahal teddy bear yang kita beli hari-hari jadi dia. Sebab kita kan selalu tak balik malam. Kau tidurlah dengan bear. Jadi ada keraguan. Bila ada keraguan, gugur hukuman. Tak boleh pasal-pasal. Itu matlamat hukuman Islam bukan nak hukum. Dia nak cegah aja tuan-tuan. Sebab tu dia potong tangan pencuri depan orang. Supaya orang yang nak curi takut. Orang yang dah curi tak curi lagi. Niat senang potong tangan tu sebelah. Potong tangan, dah lah tak ada tangan. Kalau ada bujang, tak? Nak pinang. Kenapa tangan kau ni? Tak ada ni. Tak? Kekah adik beruang. Sebab saya dulu bekerja membilang bulu beruang. Ya boleh terima. Tapi zaman sekarang tuan-tuan, kalau dah tayang depan TV engkau mencuri potong tangan, siapa nak menantu kat kau? Fikir tu. Sampai bila aku nak mencuri? Orang mencuri tidak ada orang nak mencuri sampai hidup tuan-tuan. Sampai mati tak ada. Tanya pencuri-pencuri tu. Dia mencuri waktu tertentu aje. Besok dia dah tua, tak mencuri lagi. Akhirnya berhenti. Padahal tangan tak ada. Hari ni fikir macam mana? Selesai. Potong seorang, yang lain selamat. Hari ni tak potong seorang, satu dunia jadi risau. Rumah kita CCTV, pagar, elektrik lagi, bubuh lagi beware dog. I want to touch dog. Macam-macam sekali. Beribu-ribu habis nak cegah pun curi. Tiba-tiba curi juga. Dapat tangkap bangang tu, kau curi makui. Cara-cara salah, penjara. Kita nanggung makan dia. Kau ingat nanggung banduan makan siapa? Kita. RM34 sehari. Di hospital, kita nanggung perubatan dia. Dia lagi istimewa. Dia nak pergi hospital, boleh ada guide dia. Kita ingat apa? Rupanya banduan di hospital.
Kita daripada tadi sakit perut, tercerit punya lama. Nak pergi hospital. Sampai hospital dapat nombor. Dapat pukul 8, pukul 12 jumpa doktor. Banduan, jumpa doktor. Kan seminggu tu. Jadi kita pun mikir, betul lah kau tetak je tangan dia. Jadi hari ni bila kita tak tetak tangan dia, dia tetak tangan kita. Di Johor, hilang tangan makcik tu. Dia nak ambil gelang tak boleh, tetak tangan budak tu. Sian makcik dah lah barang kemas hilang, tangan pula kena potong. Si Terengganu, hilang tangan nenek, jari nenek dia. Tak caci cincin tak boleh buka. Tak, memang dia sejak mula-mula masa pakai tu kurus, pakai-pakai jadi gemuk, jadi tak ada tanggal. Jadi cucu dia nak ambil tak boleh, tetapnya jari. Masya-Allah kan? Jadi hikmahnya begitu kan. Jadi kita nak jaga hak seorang ni ke atau nak jaga yang ini dipanggil maqasid syariah. Kenapa Allah mensyariatkan satu hukum? Tapi semayang bank itu tidak ada maqasid, tuan-tuan sekalian. Itu memang kewajipan kau. Kau tak semayang, kau tanggung depan Tuhan. Kau tak tunjuk Arab, kau tanggung depan Tuhan. Itu maksudnya tadi. Last Yang kelima, yang keempat tu baca sendiri. Surah An-Nisa dimulai dengan ya ayuhan nas. Surah An-Nisa ya ayuhan nas, maknanya turun di Mekah Yang mulanya sama dengan nada surah Makkiyah. Sedangkan surah Al-Maidah sebagai surah Madaniyah kerana dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Nampak beza kan? Ini ya ayyuhan nas, wahai manusia, ni wahai orang beriman. Tetapi walaupun nas ataupun manusia, dua-dua menujukan kepada manusia. Tidak ditujukan pada panda. Ditujukan kepada manusia. Itu hubung kait antara surah Al-Maidah dengan suratul Nisa ataupun surah sebelumnya itu kita mukadimah Faham dah Faham? Sana faham? Allah. Tok guru saya pesan, ngajarlah sampai orang faham. Bila orang dah faham, berhenti. Sudah. Kalau kau sambung nanti depa jadi tak faham balik. Jadi sebelum kau orang jadi tak faham semula, eloklah saya berhenti dekat ni dulu. Sambung pula bulan depan ayat yang pertama dari suratul Maidah. Insya-Allah cukuplah, panjang sangat. Nak dipandai cepat sangat. Jadi saya nak ulang balik kenapa saya pilih surah Maidah nak mulakan kelas kita berdasarkan sabda Nabi, alimu rijalakum suratul Maidah, ajarkan oleh kamu akan lelakimu kata Nabi suratul Maidah, dan ajarkan kepada perempuanmu dengan suratul An-Nur. Jadi kita laki-laki belajar surah Al-Maidah. Sebab itu ada tanggungjawab kahwin, jual beli, macam-macam ada. Jadi orang laki-laki kena tahu tu kan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu ta'ala a'lam wa ila liqa'i insyaallah. Aqimus shalah.